Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-64. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-71 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan jika mereka, orang tawanan itu bertujuan hendak melakukan khianat kepada kamu, maka sesungguhnya mereka telah pun melakukan khianat kepada Allah dengan kekufuran mereka. Sebelum itu, lalu Allah menjadikan kamu dapat mengalahkan dan menundukkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan amkana yang bermaksud menjadikan berkuasa pada ayat fa'amkana minhum, iaitu lalu Allah menjadikan kamu mengalahkan dan menundukkan mereka. Ada sebahagian ulama berpendapat bahawa perkataan amkana diambil daripada perkataan makan yang bermaksud tempat. Ada juga berpendapat bahawa amkana diambil daripada perkataan imkan yang bermaksud kemampuan. Ada juga yang memberi pendapat bahawa amkana memberikan maksud kedudukan atau kemenangan. Ayat ke-71 surah Al-Anfal ini menunjukkan bahawa mereka ditempatkan di suatu tempat atau mereka dikalahkan kerana adanya kemenangan yang diperolehi. Walau bagaimanapun, semua makna yang dipilih ini berakhir dengan maksud menjadikan berkuasa. Kerana huruf Hamzah yang berada di awal perkataan amkana memberi maksud menjadikan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan lagi bahawa perkataan min pada ayat fa'amkana minhum yang menghubungkan dengan perkataan sebelumnya iaitu amkana mengandungi makna kamu. Ini sebenarnya dinamakan sebagai min ittisaliyah, iaitu mereka tidak dapat melarikan diri atau mengelakkan diri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-71 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan yang besar dalam peperangan Badar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jumlah pasukan tentera Islam lebih kecil berbanding dengan pasukan tentera musuh. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui segala apa yang berhak mereka terima. Allah Maha bijaksana dalam mengerjakan sesuatu berdasarkan hikmahnya. Manakala Haji Muhammad Sa'id bin Umar Qadhi melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-71 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa jika kehendak mereka iaitu tawanan itu melakukan khianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka telah melakukan khianat kepada Allah dengan sifat kekufuran terlebih dahulu dalam peperangan Badar.
Oleh itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapati mereka dalam keadaan ditawan dan dibunuh dalam peperangan Badar. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-71 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa kemungkinan besar berlakunya penyerbuan orang kafir musyrikin Quraisy ke Madinah sewaktu peperangan Uhud dan sewaktu peperangan Khandaq. Bahkan perkara ini tidaklah suatu perkara yang perlu dihairankan, kerana mereka sudah pun mengkhianati Allah pada awal lagi, iaitu mereka telah menyembah berhala dan menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat mereka. Pada hujung ayat ke-71 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Allah akan menundukkan mereka, kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hamka menjelaskan lagi bahawa walaupun pasukan tentera kafir musyrikin dikalahkan dalam peperangan Badar, tetapi ada antara mereka yang terbunuh dan ada juga yang menjadi tawanan. Tawanan daripada peperangan Badar itu telah menebuskan diri, dan kemungkinan besar tetap ada dalam kalangan mereka yang melakukan pengkhianatan. Antara contoh pengkhianatan yang mereka lakukan ialah mereka mengaku kononnya telah memeluk Islam, tetapi hati mereka tetap kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahawa walaupun mereka melakukan pengkhianatan, tetapi mereka pasti akan kalah jua akhirnya. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi mentafsirkan ayat ke-71 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa orang mukmin akan terus berjuang demi agama Islam, dan orang mukmin juga tidak akan takut dikhianati, kerana bagi orang mukmin Allah sudah cukup bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka juga diberitahu oleh orang yang membawa berita kepada mereka bahawa kaum kafir musyrikin telah mengumpulkan harta untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Tetapi berita itu semakin menambahkan keimanan mereka. Lalu mereka pun berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-71 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-71 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa orang kafir dari dahulu lagi sudah melakukan khianat, iaitu mereka ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan hukum yang Allah telah syariatkan. Ayat ini menunjukkan bahawa jika mereka sudah melakukan khianat kepada Allah, apatah lagi melakukan khianat kepada manusia, itu adalah perkara yang mudah bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan takdir dan hukuman kepada mereka dengan menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menguruskan semua perkara yang tiada penghujungnya. Ayat ke-71 surah Al-Anfal ini juga menunjukkan kepada kita mengenai cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghargai dan menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan sifat orang kafir. Allah menghargai usaha yang ikhlas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam memperjuangkan kebenaran dan memberi kemaafan ketika mencapai kemenangan. Tiada sifat dendam dan hasad dengki, tetapi yang ada hanyalah sifat kasih sayang dan cinta. Pada ayat ke-71 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa apabila ada antara orang kafir musyrikin itu yang mengkhianati janji mereka, iaitu kembali kepada kekufuran atau menyerang kaum muslimin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu berasa risau dan bersedih hati. Perkara ini sudah lumrah dan biasa terjadi kepada manusia. Apabila dalam keadaan susah dan terdesak, ramai manusia akan mengucapkan kata-kata yang manis dan mengemukakan janji yang manis. Tetapi apabila berada dalam suasana senang,
manusia mengingkari semua janji mereka dan kembali semula menjadi musuh yang jahat. Begitulah sifat sebahagian kaum kafir musyrikin, kerana sifat itu telah menjadi darah daging dalam tubuh mereka. Sedangkan Allah Maha berkuasa dan Maha bijaksana. Mereka telah mengkhianati Allah dengan mempersekutukannya, menyembah berhala dan melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah. Disebabkan pengkhianatannya berlaku kepada Allah, maka Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin seperti mana yang berlaku dalam peperangan Badar. Sedangkan bilangan kaum kafir musyrikin pada waktu itu lebih banyak jumlahnya dan lebih lengkap pensenjataannya berbanding dengan kaum muslimin. Ingatlah, berdasarkan ayat ke-71 surah Al-Anfal ini, umat Islam perlulah sentiasa bersatu hati dan saling tolong-menolong dalam menyebarkan agama serta mempertahankan agama Islam daripada diperkotak-katikkan oleh orang kafir. Sehingga hari ini, orang kafir masih lagi mencari pelbagai cara untuk menghancurkan agama Islam dan memecah belahkan umat Islam. Mereka sanggup mempelajari bahasa Arab untuk memahami kitab berbahasa Arab dan kemudian mereka menokok tambah bagi mengelirukan umat Islam. Apakah sumber kekuatan yang boleh menyatukan hati umat Islam kembali? Jawapannya ialah dengan Al-Quran. Apabila kita mempunyai sumber rujukan yang sama, maka kita akan dapat bersatu. Kita perlu mempertahankan agama dengan memelihara sumber rujukan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara, di mana kamu semua tidak akan sesat selagi mana kamu semua berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-71 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, umat Islam perlu menjauhi sifat khianat dan segala sifat mazmumah. Umat Islam juga perlu sentiasa mentaati Allah dan menjauhi larangannya, seperti mensyirikkan Allah. Ini kerana ia adalah dosa besar. Janganlah mengikuti orang kafir musyrikin, di mana pada awalnya mereka mengaku telah memeluk Islam, tetapi kemudian mereka menyekutukan Allah dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini orang kafir masih mencari pelbagai cara untuk menghancurkan Islam dan memecah belahkan umat Islam. Umat Islam hendaklah saling bersatu padu dan berpegang dengan akidah yang sama. Sekiranya umat Islam berpegang dengan fahaman tauhid yang sama, maka sudah pasti panduan Al-Quran juga sama. Justru Allah akan menghilangkan perbezaan sesama manusia. Percayalah dengan Al-Quran, umat Islam pasti dapat bersatu padu. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.